Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang berbahagia, Dr. Nora Azian Haji Nahar selaku pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Pagoh Johor dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kain sutera dibeli berhelai-helai. Indahnya jahitan tika disulam. Ucapan ini akan dimulakan dengan berkat salam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin hadirat sekalian, sebelum saya mulakan ucapan saya pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur terhadap Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk saya menyampaikan ucapan saya kepada hadirin sekalian. Ucapan saya pada hari ini berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia dalam melaksanakan strategi pemulihan industri pelancongan untuk menangani isu pandemik COVID-19. Hadirin sekalian, sebelum saya meneruskan ucapan saya, besarlah harapan saya agar hadirin sekalian dapat mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan untuk memastikan kondisi kesihatan hadirin sekalian berada dalam keadaan yang baik. Hadirin hadirat sekalian, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar dalam pelbagai aspek kehidupan harian kita. Pandemik ini juga telah membantut perkembangan industri pelancongan di Malaysia yang telah dirancang oleh pelbagai pihak bagi meningkatkan ekonomi negara. Oleh itu, Malaysia merupakan salah satu negara yang telah bertindak secara proaktif untuk menangani isu pandemik COVID-19. Semua negara yang telah dijangkiti pandemik COVID-19 termasuklah Malaysia telah berpakat untuk mengikut arahan yang telah dicadangkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini. Hadirin hadirat sekalian, seperti yang kita sedia maklum, konsep normal baharu telah diperkenalkan untuk mengelakkan penularan pandemik COVID-19. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya di Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menerapkan konsep norma baharu ini ke dalam program industri pelancongan di Malaysia. Mereka menggunakan sistem penggunaan aplikasi secara atas talian ketika ingin melaksanakan program industri pelancongan yang berkaitan. Hal ini kerana program industri pelancongan memerlukan sejumlah peserta yang agak ramai untuk memastikan objektif program industri pelancongan dapat dicapai. Oleh itu, penggunaan aplikasi secara atas talian yang dapat melaksanakan program industri pelancongan dapat dijalankan bagi mengelakkan penularan pandemik COVID-19 di kalangan peserta. Selain peserta tempatan, peserta antarabangsa juga berpeluang untuk menyertai program industri pelancongan ini kerana penggunaan aplikasi secara atas talian tidak terhad di negara Malaysia sahaja, malah juga dapat diakses di luar negara. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah melaksanakan program industri pelancongan yang memerlukan bilangan peserta yang ramai secara atas talian agar wabak penularan pandemik COVID-19 ini tidak begitu berleluasa. Hadirin hadirat sekalian, selain itu, antara strategi pemulihan industri pelancongan yang dilakukan di Malaysia ialah Kementerian Pelancongan juga telah menetapkan untuk melaksanakan aktiviti pelancongan secara fizikal dilakukan mengikut standard operasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Hal ini kerana aktiviti pelancongan fizik yang dilakukan secara fizikal di Malaysia perlulah dikawal agar tidak berlaku penularan pandemik COVID-19.
Oleh itu, aktiviti pelancongan yang berdaftar perlulah mengikut perkembangan semasa yang telah dikemas kini oleh Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara untuk melaksanakan aktiviti pelancongan secara fizikal dengan baik. Antara aktiviti pelancongan secara fizikal yang telah dibenarkan adalah pameran seni dan budaya di muzium. Yang kedua, aktiviti sukan lasak dan penggambaraan di pusat pelancongan. Dan yang ketiga, aktiviti pelancongan marin secara scuba atau snorkeling. Hal ini sekaligus dapat memberi peluang kepada pihak pelancongan untuk meneruskan aktiviti pelancongan dan dapat mengembalikan ekonomi negara dalam keadaan yang asal. Oleh itu, kita semua haruslah berwaspada tentang isu pandemik COVID-19 ini kerana ianya memberi impak yang sangat besar dan dapat membahayakan nyawa kita. Oleh itu, marilah kita mengikuti standard operasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah mengambil berat terhadap bebanan kewangan yang dihadapi oleh pihak pelancongan seperti pengusaha dan pemandu pelancong. Oleh itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah memberi inisiatif untuk mengurangkan bebanan kewangan yang dihadapi oleh pemandu dan pengusaha pelancongan. Antara inisiatif yang telah diberikan ialah dengan mengecualikan fee pembayaran dan juga mengurangkan kompaun yang dikenakan terhadap pengusaha dan pemandu pelancong sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini kerana akibat Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan menyebabkan pengusaha dan pemandu pelancong berada dalam keadaan yang agak terhad untuk melakukan kerja mereka dengan baik. Tidak ketinggalan juga kepada penggiat seni yang telah banyak menyumbangkan bakat mereka untuk meneruskan industri pelancongan secara baik. Oleh itu, pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah menyumbang peruntukan yang sangat besar untuk memberi inisiatif dan sokongan kepada individu ini bagi menyokong mereka untuk meneruskan industri pelancongan ini. Akhir kata, kita sebagai warga negara Malaysia perlulah menghargai usaha yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak dalam mengelakkan penularan pandemik COVID-19, terutamanya dalam industri pelancongan, kerana industri pelancongan merupakan salah satu industri yang banyak menyumbangkan kepada ekonomi di Malaysia. Oleh itu, saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa jangan jadikan pandemik COVID-19 ini sebagai alasan kepada kita untuk menyokong industri pelancongan di Malaysia agar terus maju dan berdaya saing setaraf negara luar. Hadirin sekalian, sudah sampai ke penghujung ucapan saya. Saya ingin menutup ucapan saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Manusia baik, sikapnya murni, memang indah dipandang mata. Telah saya simpulkan ucapan ini. Terima kasih, akhir kata. Sekian, terima kasih.